Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 666. Antara paparan utama. Tak malukah mengaku jasa pihak lain? Wang 1MDB bukan jiran runtuh tapi wang curi. Bagus tanam buluh asaskan negara tanpa DAP. Semua Azmi nak terlibat kecuali buat kerja meeting. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini kerajaan mengesahkan menerima sebanyak 300 juta US dollar atau 1.3 bilion ringgit daripada dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang telah dipulangkan kepada Malaysia oleh Kerajaan Amerika Syarikat. Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata jumlah itu merupakan dana diperolehi semula hasil daripada penyertaan aset berkaitan 1MDB di bawah inisiatif pemulihan aset kleptokrasi oleh Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat. Pada 30 Oktober 2019, penjenayah dikehendaki Malaysia, Jolo telah mencapai penyelesaian dengan DOJ berkenaan beberapa tuntutan pelucutan hak yang telah difailkan oleh jabatan itu ke atas aset-aset yang telah dibeli Jolo menggunakan dana 1MDB. Jumlah 300 juta US dollar ini merangkumi beberapa aset yang telah dilucut hak dan dijual serta juga aset berkaitan 1MDB yang telah disita dan diserahkan kembali oleh individu tertentu berkait dengan Jolo, katanya dalam kenyataan di petik bernama. Muhyiddin menjelaskan pemulangan 300 juta US dollar itu bermakna dana 1MDB yang telah dikembalikan kepada Malaysia sama ada dalam bentuk hasil proses penjualan ataupun aset secara keseluruhannya kini berjumlah 620 juta US dollar, kira-kira 2.38 bilion ringgit. Perdana Menteri berkata proses untuk menjual baki aset yang disita daripada Jolo masih diteruskan atas keputusan penghakiman DOJ. Muhyiddin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Amerika, Menteri Kewangan Malaysia dan Peguam Negara. Muhyiddin lupa agaknya nama Menteri Kewangan dan Peguam Negara yang bertungkus lumus mengusahakan untuk membawa pulang aset 1MDB di luar negara itu. Mengulas mengenai pemulangan dana 1MDB itu, Biro Undang-Undang Parti Amanah Negara, Kanun berkata penghargaan harus diberi kepada mantan Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas dan kumpulannya dalam Jabatan Peguam Negara juga Kerajaan Pakatan Harapan atas usaha keras selama hampir 22 bulan. Namun, ia gagal diterjemahkan dalam kenyataan media Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Kanun juga berpandangan bahawa pendapat mereka yang kini berada dalam kerajaan bahawa kononnya skandal 1MDB hanyalah rekaan Pakatan Harapan semata-mata dan mereka yang dahulunya berpuas hati haruslah menerima hakikat bahawa skandal 1MDB adalah skandal kleptokrasi terbesar dalam sejarah dunia, kata Naib Pengerusi 3 Kanun Fadli Umar Aminul Huda. Sementara itu, Presiden Keadilan dalam satu hantaran di Facebook beliau berkata skandal 1MDB antara dosa Najib yang membebankan negara. Alhamdulillah, usaha kerajaan lalu yang wajar diberikan kredit dan penghargaan. 1MDB antara dosa mantan PM6 yang terus menjadi beban kepada negara, katanya. Sebelum ini UMNO bersilat menafikan bahawa duit 1MDB hilang, jauh sekali telah dicuri. Kapal mewah Equanimity itu, kata pemimpin UMNO, adalah milik Low Tech Joe atau Jolo dan tiada kena-mengena dengan 1MDB mahupun kerajaan Malaysia. Pengarah Strategi Amanah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pula mengimbas kembali kenyataan Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan pernah menegaskan bahawa Amerika Syarikat tidak pernah memulangkan wang tersebut seperti yang didakwa Pakatan Harapan. Muhammad dakwa Dr. Zulkifli berkata demikian ketika berceramah-penceramah di Pilihan Raya Kecil Semenyih. Beliau menegaskan tidak ada kecurian atau rompakan kerana kerajaan Amerika tidak pulangkan dana 1MDB seperti yang didakwa Pakatan Harapan, kata Dr. Zulkifli memetik kenyataan Muhammad Hassan. Ahli Parlimen Kuala Selangor itu berkata UMNO mendakwa Pakatan Harapan memfitnah dan berbohong.
Anehnya, gerombolan yang menuduh Pakatan Harapan berbohong itulah yang dicari Muhyiddin dan Datuk Seri Azmin Ali untuk merampas kuasa. Namun, kini mereka seia sekata menerima 1.3 bilion ringgit dari Amerika Syarikat. Wang apa yang mereka terima? Bukankah itu wang 1MDB yang diusahakan dengan keras oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk mendapatkannya semula? Kalau ia pun nak mengaku itu usaha Kerajaan Perikatan Nasional, agak-agaklah jika hendak menipu. Di zaman langit terbuka, tidak semudah itu untuk menulis semula sejarah. Maklumat di hujung jari. Oleh kerana duit curi One Malaysia Development Berhad, 1MDB sebanyak 1.3 bilion ringgit itu telah dipulangkan dan Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin dengan rasmi menerimanya, maka rasmi jugalah hakikat bahawa kerajaan mengakui duit itu duit curi, kata bekas Ketua Pengarang Kumpulan NSTP, Datuk Kadir Jassin dalam blognya. Wang ini dirampas oleh Jabatan Kehakiman Amerika DOJ di bawah inisiatif KARI, Kleptocracy Asset Recovery Initiative. Dalam bahasa yang mudah, ia adalah daya usaha dapatkan balik duit negara yang dicuri oleh pemerintahnya sendiri. Apabila ada duit yang dicuri, tentulah ada yang mencurinya. Siapakah pemerintah kleptokrasi yang curi duit negara itu? DOJ melabelkannya Malaysian Official 1, Pegawai Malaysia 1, kata Kadir. Kadir berpendapat dengan menerima balik duit curi yang dipulangkan oleh Amerika Syarikat, kes terhadap semua orang yang terlibat mencuri dan menerima duit itu bertambah kukuh. Walaupun Kerajaan Perikatan Nasional yang Muhyiddin dikepalai adalah kerajaan tanpa mandat, kerajaan tebuk atap, kata Abdul Hadi Awang, namun ia wajib menghormati kebebasan kehakiman, kata Kadir. Selain bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, beberapa individu termasuk Low Teck Jo atau Jolo dan Reza Shahriz Abdul Aziz, anak tiri Najib, turut didakwa terbabit. Mengulas mengenainya, Najib berkata Kerajaan Perikatan Nasional perlu meneruskan penyelesaian dengan International Petroleum Investment Company IPIC jika mahu mengambil balik wang 1MDB sekaligus dan bukan sedikit demi sedikit. Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil berkata Najib keliru dan mengelirukan. Jolo tidak berjawatan dalam 1MDB sedangkan Najib adalah pengerusi yang berkuasa penuh. Jika duit 1MDB hilang, takkan pengerusi tidak terlibat dan tidak tahu. Sampai hari ini, Najib tak saman Jolo, kata Faiz. Kata Faiz, Amerika Syarikat tidak mahu menyimpan duit itu sebab ia duit haram. Jika duit itu bukan duit haram, Amerika Syarikat tidak akan merampas dan memulangkannya. Jadi bila Malaysia terima duit itu, kerajaan akui duit itu duit haram. Sampai hari ini, Najib tak nafikan dakwaan Amerika pulangkan duit itu sebab skandal 1MDB. Ujar Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Menurut Faiz, penyelesaian kes duit 1MDB perlu melalui proses undang-undang yang rumit dan panjang. Begitu juga kes Najib di mahkamah mengambil masa untuk diputuskan. Tetapi kes jenayah Najib telah berjalan dan banyak fakta dan bukti ditunjukkan bagaimana duit 1MDB hilang. Hilang pula kena diganti oleh rakyat. Untuk rekod, selama hampir 2 tahun Pakatan Harapan mentadbir, kerajaan telah membayar 9 bilion ringgit hutang 1MDB. Jumlah hutang 1MDB ialah sebanyak 51 bilion ringgit dan bayaran terakhir pada tahun 2039. Faiz berkata Najib cuba memujuk Kerajaan Perikatan Nasional untuk membatalkan kes yang difailkan Kerajaan Pakatan Harapan untuk membuang perintah penyelesaian yang dibuat antara Kerajaan Malaysia dan IPIC. Najib dakwa negara akan mendapat balik wang 1MDB jika teruskan penyelesaian dengan IPIC yang dibuatnya sebelum tumbang. Najib lupa yang perjanjian penyelesaian itu negara yang kena bayar 24 bilion ringgit kepada IPIC. Celah mana pula negara boleh dapat duit 1MDB? Soal Faiz. Menurut Faiz yang juga seorang peguam, tindakan Amerika Syarikat memulangkan wang 1.3 bilion ringgit kepada negara tidak subjudis kes-kes Najib di mahkamah. Ini kerana kes-kes bekas Perdana Menteri itu memerlukan pembuktian yang berbeza bagi menghukum Najib atas pendakwaan jenayah secara peribadi. Najib perlu dibuktikan luar keraguan munasabah dia sendiri melakukan perbuatan jenayah dalam penyelewengan wang 1MDB. Beban pembuktian kes-kes Najib lebih ketat berbanding kes di Amerika. Sebab kes di Amerika melibatkan fakta bahawa wang yang diseleweng melalui 1MDB tanpa memutuskan siapa yang bersalah. Najib janganlah menyondol tak tentu arah macam rakyat tak tahu apa berlaku. Berhentilah meroyan di sosial media dan jawablah di mahkamah, tegas Faiz.
Begitulah Najib yang cuba melepaskan diri kerana tidak berasa malu. Tuan-tuan, duit yang dipulangkan oleh Amerika Syarikat itu bukan durian runtuh, tetapi duit yang dicuri daripada tuan-tuan rakyat Malaysia. Pada 3 Mac 2019 yang lalu, Datuk Dr. Khairuddin Amar Razali menyindir idea memperkenalkan tanaman buluh sebagai alternatif kepada tanaman sawit. Antara lain, katanya, satu lagi idea bernas daripada Menteri PH selain menoreh di musim tengkujuh, tanam buluh dan kelapa menggantikan sawit. Selain beliau, pemimpin Muslimat PAS Siti Zailah juga turut mengecam idea tersebut dalam perbahasan di Parlimen. Kecaman itu diturut dengan pelbagai sindiran dan penghinaan oleh para walaun mereka tanpa mengira siang atau malam, tanpa kajian dan penelitian prospek penanaman buluh itu. Hari ini, setelah menjadi kerajaan tebuk atap dan diberikan jawatan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi KPPK, beliau terpaksa menelan semula sindirannya. Dalam satu kenyataan media, status pembangunan industri buluh, beliau menyatakan penanaman buluh akan dijadikan sebagai game changer dalam rancangan Malaysia ke-12. Begitulah sikap pemimpin PAS, sebahagian perkara halal bagi mereka, haram pada yang lain. Langsung gelap pandangan diselimut oleh kebencian tanpa tebing kepada DAP kerana kebetulan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi ialah Teresa Kok. Menterinya Dr. Muhammad Khairuddin Amar Razali dalam satu kenyataan media hari ini berkata, saiz pasaran global bagi produk buluh dianggarkan berjumlah 68 bilion US dollar, kira-kira 295 bilion ringgit pada 2018. Bagaimanapun, katanya sumbangan ekspor industri berasaskan buluh negara masih rendah iaitu sekitar 9 juta ringgit pada 2019. Oleh itu, industri buluh mempunyai potensi yang besar untuk diusahakan dan dimajukan di negara ini, katanya di petik bernama. Khairuddin berkata beliau turut membentangkan status pembangunan industri buluh negara dan potensinya untuk dimajukan sebagai sumber pertumbuhan baharu dalam sektor agri-komoditi dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menjelaskan pokok buluh merupakan tumbuhan mudah ditanam dan dijaga kerana tempoh matangnya yang singkat iaitu di antara 3 hingga 4 tahun dan boleh dituai selepas tempoh berkenaan. Ketika ini beliau berkata terdapat kira-kira 100 pengusaha buluh dalam pelbagai kategori seperti perabot, makanan, fabrik, kraft tangan, cutlery, pembinaan dan eko-pelancongan. KPPK melalui Lembaga Penindustrian Kayu Malaysia di bawah Program Pembangunan Ladang Hutan PPLH juga menyediakan insentif pinjaman mudah bagi menggalakkan pembangunan ladang buluh. Pinjaman sejumlah RM10,000 sehektar disediakan untuk pembangunan ladang skala kecil 20 hingga 40 hektar, skala sederhana 41 hingga 2,499 hektar dan skala besar 2,500 hektar ke atas, kata Khairuddin. 5 spesies buluh yang dikenal pasti di bawah PPLH adalah spesies buluh betong, buluh semantan, buluh beting, buluh beti dan buluh hitam. Ciplak sahajalah, kan senang. Pinjaman mudah sebanyak RM10,000 merupakan inisiatif lama ketika kementerian itu masih dipegang oleh Teresa Kok. Sementara itu, Teresa dalam satu kenyataan berkata, beliau gembira dengan berita tersebut. Saya gembira Muhammad Khairuddin meneruskan dasar dan hala tuju penanaman buluh yang ditetapkan oleh saya dan pihak Lembaga Industri Kayu Kayan MTIB pada tahun lepas. Saya percaya Menteri Baharu ini sedar kenyataannya yang membidas cadangan saya pada 3 Mac 2019 adalah kurang cerdik kerana beliau tidak dapat gambaran yang jelas berkenaan cadangan penanaman buluh secara besar-besaran, ujar Teresa. Dalam pada itu, Teresa berkata beliau sanggup membantu Muhammad Khairuddin jika pemimpin PAS itu mahu mendapatkan pandangannya berkaitan pelaksanaan penanaman buluh serta isu lain yang berkaitan. Kita tunggu apa lagi idea Pakatan Harapan yang mereka akan ciplak. Sebelum kita kritik Datuk Seri Azmin Ali tentang apa sebenarnya bidang kuasa beliau, mari kita lihat profil kementerian yang dipegangnya. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITE atau MITI dijenamakan sedemikian kerana ia membawa visi khusus iaitu untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan terpilih dan antara negara perdagangan paling berdaya saing. Misi MITI ada dua iaitu pertama untuk menarik pelaburan berkualiti dan memacu inovasi dalam aktiviti perindustrian bagi menghasilkan barangan dan perkhidmatan nilai tambah yang tinggi. Kedua, untuk meningkatkan daya saing Malaysia di kalangan negara-negara perdagangan global.
Justru daripada visi dan misi lahirlah 3 objektif MITI. Pertama, untuk merumuskan dan melaksanakan dasar pelaburan, perdagangan dan perindustrian bagi menjana pertumbuhan ekonomi yang mapan. Kedua, untuk mewujudkan peluang pekerjaan yang inovatif dan berkemahiran tinggi bagi pasaran tenaga kerja yang semakin meningkat di Malaysia. Dan ketiga, untuk memacu Malaysia ke arah negara membangun dan menaik taraf kesejahteraan rakyat. Semua ini tercatat dengan jelas dalam laman rasmi MITI. Mungkin Azmin tidak baca atau tidak mendapat nasihat yang tepat sehingga tersasul kepada menjaga perkhidmatan gunting rambut. Justru tidak hairan apabila pemimpin veteran UMNO Tan Sri Shahri Samad bertanya dalam tulisannya di Facebook, sinis bunyinya, MITI nak terlibat dengan tukang gunting. Beliau hairan mengapa perniagaan perusahaan yang telah mendapat kebenaran dari kementerian-kementerian lain masih perlu dapat kelulusan MITI. Mengapa harus MITI terlibat setelah sesebuah perniagaan perusahaan mendapat kelulusan kementerian yang relevan bagi perniagaan perusahaan itu? Bukankah ini menimbulkan pertindihan tanggungjawab mengumpul data kerana MITI sepatutnya tertumpu kepada sektor-sektor industri dan ekspor barangan pembuatan? Mampukah MITI ikut kepakaran serta keupayaan kementerian itu untuk mendaftar dan kemudian memantau kesemua perniagaan perusahaan yang beribu-ribu memohon kelulusan untuk beroperasi? Soal beliau. Beliau mengkritik Azmin sebagai Menteri Kanan. Saya akui Datuk Seri Azmin Ali ialah Menteri Kanan yang terkanan. Sungguh pun begitu, MITI tak MITI juga dan peranan dan tanggungjawab tidak mampu diubahkan semenjak Datuk Seri Azmin menjadi menterinya, ujarnya. Syahri juga menyindir Azmin yang suka menggunakan bahasa bombastik yang pastinya sukar difahami. Sudahlah, saya berasa lega bukan Datuk Seri Azmin yang mengadakan sidang media yang dikendalikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Ianya kerana kecenderungan Datuk Seri Azmin menggunakan perkataan-perkataan besar atau bombastic words. Beliau juga mempertikai mengapa MITI hendak menguasai sektor-sektor ekonomi yang di luar bidang tanggungjawabnya sendiri. Seolah-olah MITI pula sudah jadi sebuah super ministry di bawah seorang tokoh politik yang bombastik. Kalau itu tujuannya, gabung sahajalah MITI dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Kejeraya dan Kementerian Perusahaan Utama dan letakkan 2 menteri itu di bawah Datuk Seri Azmin Ali dalam satu super ministry, sindirnya. Nampak tak bagaimana seorang penggerak kerajaan pintu belakang atau tebuk atap sebenarnya tidak mampu mentadbir urus kementeriannya sendiri. Bukan Jom Channel yang kata, pemimpin veteran UMNO yang pernah memegang pelbagai jawatan menteri yang kata. Sudah pasti cadangan Syahri itu akan ditolak oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimana Perikatan Nasional hendak mengagihkan ghanimah kalau saiz kabinet dikecilkan? Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.